Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anak darjah 3 Qudwah, yang mana pada minggu ini kita akan meneruskan subjek adab kita di bawah tajuk Adab Melayan Tetamu. Dan kita sambung tajuk daripada minggu lepas. Tajuk kecilnya pada minggu ini ialah akibat tidak melayan tetamu. Sebelum itu, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 15 dan kita rujuk sama-sama serta baca sama-sama, dan tak lupa juga kita fahami serta laksanakannya. Okey? Okey. Kita baca sama-sama tajuk akibat tidak melayan tetamu. Okey, yang pertama, apa dia akibat sekiranya kita tidak melayan tetamu? Yang pertama ialah menimbulkan fitnah. Ingat tu ya, kalau kita tak melayan tetamu, kita akan menimbulkan fitnah. Sebaiknya kita melayanlah tetamu dengan sebaik-baiknya, yang mana sekiranya kita memuliakan tetamu, kita telah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, akibat yang kedua apakah? Yang keduanya iaitu tali silaturahim terputus. Yang ketiga, mendapat dosa. Yang keempat, jauh daripada keberkatan Allah Ta'ala. Yang kelima, dimurkai Allah dan Rasul. Dan yang terakhir, disempitkan rezeki oleh Allah. Kita lihat ya, yang mana ada 6 akibat sekiranya kita tidak melayan tetamu. Okey, boleh ingat ya. Muka surat seterusnya kita akan lihat tajuk hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita. Apakah hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita? Yang pertama, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengeratkan silaturahim. Yang ketiga, dimurahkan rezeki. Yang keempat, menjadi contoh yang baik. Yang kelima, menjalinkan hubungan mesra. Dan yang terakhir, hidup diberkati Allah. Itulah antara hikmah kedatangan tetamu ke rumah kita, dan kita hendaklah melayan dan memuliakan tetamu. Banyak sangat hikmah yang Allah bagi pada kita sekiranya kita melayan tetamu dengan baik. Okey, kita lihat muka surat 17. Tajuk, apakah pula peranan kita sebagai tetamu? Okey, kita lihat apakah peranan kita sebagai tetamu. Yang pertama, beri salam sebelum masuk ke rumah. Yang kedua, mengunjungi rumah kawan pada waktu yang sesuai. Yang ketiga, masuk ke rumah setelah dijemput. Yang keempat, makan makanan yang disediakan tanpa membuat ulasan yang tidak elok. Yang kelima, ucapkan terima kasih dengan layanan tuan rumah. Itulah antaranya peranan kita sebagai tetamu. Okey, muka surat 18. Kita baca dan fahami serta hayati sama-sama kisah memuliakan tetamu. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Aku sangat menderita kebuluran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantarnya kepada salah seorang isterinya, tetapi dia berkata, "Demi Tuhan yang mengutuskanmu dengan kebenaran, aku hanya mempunyai air." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada isteri-isteri baginda yang lain. Malangnya semua isteri baginda memberi jawapan yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, "Sesiapa yang memberi makan kepada orang ini, Allah merahmatinya." Seorang lelaki daripada golongan Ansar berdiri lalu berkata, "Aku, wahai Rasulullah." Lalu diajaknya orang tadi ke rumah beliau. Malangnya beliau juga tiada makanan melainkan untuk anak-anaknya sahaja.
Bagaimanapun lelaki itu menghidangkan juga makanan itu kepada tetamu tadi, tetapi di dalam keadaan bergelap. Pada keesokan harinya, mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, Allah benar-benar bangga dengan perbuatan kamu terhadap tetamu kamu malam tadi. Okey, faham tak anak-anak kisah memuliakan tetamu? Kita layanlah tetamu seadanya dan berilah apa yang kita ada, dan kita tak payah memikirkan apa-apa kemewahan ataupun makan atau minum yang berlebih-lebihan. Hanya sekadar kita melayan seadanya, apa yang kita ada itu pun dah memadai sebagai kita melayan tetamu dengan sebaik-baiknya. Okey, Ustazah rasa itu sahaja pada minggu ini. Untuk latihan, Ustazah akan bagi pada waktu kelas di sekolah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.